menyentuh mengenai Najib ni, saya bawa pula satu cerita. Cerita apa tuan-tuan? Cerita Najib, aset dia dibeku. Okey, kita bawa cerita aset dibeku ni. Hari ini satu aset Najib bernilai lebih 600 juta USD. Kalau 6 kali 4, 2.4 bilion ringgit. Telah dibekukan oleh mahkamah. Dan dia hanya dibenarkan mengeluarkan RM100,000 sebulan sahaja. RM100,000 sebulan sahaja. Dia hanya dibenarkan mengeluarkan RM100,000 sebulan sahaja. 100,000 sahaja tuan-tuan. Kesian kan? Kesian ke? Tuan-tuan boleh keluar sebulan berapa? 100,000 itu setahun belum tentu kan? Dia sebulan 100,000 sahaja. Seorang Perdana Menteri UMNO ada aset lebih daripada 2 bilion ringgit. Kita fikir tuan-tuan, Pekan, ahli parlimen Pekan ni 2 bilion, 2.4 bilion tu, dengan dia seorang saja dia boleh bangunkan seluruh Pekan tu. 2 bilion ni lagi banyak daripada jumlah reserve yang ada di Kedah tau. Bajet yang diberi oleh federal kepada Kedah tak sampai 1 bilion pun. Reserve Selangor pun 3 bilion. Dululah, tak tahulah sekarang berapa kan. Zaman Tan Sri Khalid, Selangor ada 3 bilion reserve. Najib alone ada 2.4 bilion. Can't imagine. Saya rasa lah USD saya kena check balik. 680 juta USD. 680 juta million USD to Malaysian ringgit. Saya convert. Dia ada 2, silap. Minta maaf Najib, bukan 2.4. Minta maaf sangat-sangat. Ya Allah, salah. Ya Allah, minta maaf tuan-tuan. Saya memfitnah Najib, bukan 24 bilion. 2.848963500 bilion. Bukan 2.4, 2.8. Saya ter-off 400 juta. Makcik, 2.8 bilion makcik. Saya kata jangan kata 2.8 bilion. 280,000 pun makcik-pakcik tak pernah jumpa kot. Tak pernah tengok live. Dia ada aset 2.8 bilion. Ni siapa yang bekukan aset dia tuan-tuan? Pakatan Harapan ke? Siapa yang bekukan aset dia? Saya nak tanya, siapa yang bekukan aset dia? Pakatan Harapan ke Muhyiddin Yassin ke? Tak. Ismail Sabri. Ni kerajaan Ismail Sabri, kerajaan UMNO yang bekukan aset dia ni. Jadi penyokong-penyokong Najib nak salahkan siapa? Penyokong-penyokong Najib nak salahkan siapa? Nak salahkan Pakatan Harapan. Ni kerajaan Ismail Sabri, kerajaan UMNO. Nak salahkan Muhyiddin Yassin. Ini kerajaan Ismail Sabri, kerajaan UMNO. Presiden UMNO sekarang ini Zahid Hamidi. So nak salahkan siapa? Nak maki siapa tuan-tuan? Tak berani maki Ismail Sabri sebab apa? Tak berani maki Zahid Hamidi sebab apa? Sebab takut. Penyokong-penyokong Najib sebab takut. 2.8 bilion. And yet masih ramai orang yang menganggap Najib ni tidak melakukan kesalahan. Dia dah didapati bersalah di Mahkamah Tinggi kerana menyeleweng 4.2 juta, 42 juta ringgit ke 45 juta. Duit SRC, duit rakyat. Dah didapati bersalah dah. Mahkamah Tinggi mendapati bersalah, Mahkamah Rayuan mendapati bersalah. Sekarang ini dia sudah bersalah. Cuma tunggu appeal. Dia sudah didapati bersalah sehingga mahkamah membuktikan tidak bersalah. Dia adalah orang yang bersalah. Dia dah bersalah. Jangan nafikan perkara itu. Ditambah pula sekarang ini kerajaan telah membekukan aset dia bernilai 2.8 bilion ringgit dan hanya memberi dia duit poket 100,000 sebulan. Apa jadi kat negara kita ni tuan-tuan? Ni kerajaan mana? Kerajaan UMNO ke? Memanglah kerajaan UMNO, bukan kerajaan Pakatan Harapan. Ni kerajaan DAP ke yang memerintah sekarang ni? Tak. Ni kerajaan Ismail Sabri. Kerajaan Ismail Sabri. Jadi kalau kerajaan Ismail Sabri, siapa yang kena salahkan? UMNO lah. Dia nak bunuh Najib sekarang ini. Dia nak bunuh kerjaya politik Najib. Ini saja kaedah dia. Tak ada cara lain ni dah. Najib dah tak tahu ke mana. Najib dalam keadaan tersepit. Rosmah dalam keadaan tersepit. Saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan,
pergi ke YouTube, cari satu video Rosmah perempuan puaka, Rosmah perempuan puaka, lebih kurang macam tu lah nama video tu. Cari kat YouTube, ada 4 siri. Pergi kaji sendiri, pergi tengok sendiri. Oh, mungkin ramai tak tahu Rosmah tu Dr. Fazli, Datuk Fazli yang penyanyi tu kan, itu menantu dia tau. Tapi anak dia tu, yang isteri Datuk Fazli tu, Fazli Dr. Fazli tu, isteri dia tu anak kepada suami sebelum tu, bukan anak Najib kan, sebelum tu. Boleh tengok sendiri. Itulah yang berlaku. Johor mengundi 12 Mac so itu yang kita ni. Penamaan calon akan mungkin nama yang tak tahu lagi. Saya sebutkan di sini secara sepintas halus saja. Johor akan mengundi 12 Mac, bakal menyaksikan pertarungan serengit 12 parti politik, dan pada hujung bulan 2 ini adalah penamaan calon. Jadi tuan-tuan perempuan, siapa nak membantu tu bolehlah turun untuk pilihan raya negeri Johor. Okey, Johor BN umum, calon BN umum 3 hari sebelum penamaan calon. BN akan umum calon lah, kita tak ada masalah. Okey, so sekarang kita buat cerita tentang UMNO dengan Bersatu pula tuan-tuan. Saya buat cerita tentang UMNO dan Bersatu. Kisah UMNO dan Bersatu yang duk laga sesama sendiri, duk belaga sesama sendirilah. Okey, saya bawa kisah ini. UMNO semakin terdesak dipimpin kluster mahkamah. Ini menurut Wan Saiful Wanjan. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan mendakwa tindakan UMNO untuk membunuh karakter Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah sebagai tindakan terdesak. Menurut Wan Saiful, pelbagai tomahan dilontarkan bagi menidakkan kejayaan Muhyiddin mentadbir negara ketika menjadi Perdana Menteri kerana UMNO dipimpin oleh kluster mahkamah, kata beliau. Okey, UMNO dipimpin oleh kluster mahkamah. Now, okey, kita ambil kenyataan tu dulu. Kejayaan Muhyiddin Yassin mentadbir negara kita. Okey, apa kejayaan dia tuan-tuan? Apa sumbangan Muhyiddin Yassin sewaktu jadi Perdana Menteri yang kita ingat? Tutup negara, darurat, PKP, PKPD, harga barang mahal, banyak orang dibuang kerja, kejatuhan ekonomi. Itu antara sumbangan-sumbangan Muhyiddin Yassin yang besar kepada negara dan impak kepada kita. Kadar bunuh diri yang tinggi. Ingat tak? Apa sumbangan lain? Tak ada. Kita tak nampak sumbangan lain tersebut. Dan apa yang dibalas oleh oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi balas hari ini. Dia kata apa? Dakwaan UMNO Asabiah adalah tidak berfakta. Adalah amat kasar dan tidak berfakta. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi menyifatkan dakwaan Asabiah terhadap UMNO menjelang PRU adalah amat kasar dan tidak berfakta. Ujar beliau, fakta sebenar UMNO tidak pernah menolak perpaduan yang jujur, ikhlas dan sejati. Mungkin mereka menyatakan itu terlupa UMNO salah sebuah parti komponen Barisan Nasional. Barisan Nasional sebuah gabungan parti politik diwarisi parti politik pelbagai kaum dan bangsa. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid berkata dakwaan tersebut dilontarkan berikutan parti lawan kecewa UMNO tidak menuruti kehendak mereka supaya bekerja dengan PPBM. Menurutnya UMNO didakwa menolak perpaduan kerana enggan menyertai Perikatan Nasional. UMNO menolak kerjasama dengan Bersatu tentunya kerana ketidakjujuran parti itu yang bermuslihat menamatkan UMNO. Tuan-tuan, bila dia dah dalam market yang sama, dalam orang Melayu, Islam, benda yang sama, PAS, UMNO, Bersatu, saya sebut banyak kali dah. Yang dia nak kempen orang yang sama, Melayu, Islam, Melayu, Islam, di ni market yang sama. Maka PAS, UMNO dan Bersatu ni tiga-tiga nak tak nak kena jual pada market yang sama. So bila mereka terpaksa jual pada market yang sama, dia tak boleh ada 3 ekor singa makan satu je daging. Salah satu atau salah dua kena mati. So sekarang ini proses untuk mematikan Bersatu itu sudah berjalan. Dan Melaka sudah menjadi batu nisan yang pertama. Johor ini bakal menjadi batu nisan yang kedua. Bukan setakat kepada Bersatu tuan-tuan, tetapi juga kepada PAS. Sebab sekarang ini kalau kita tengok, bila harga barang mahal, tak ada siapa yang berbunyi. Tak ada siapa yang bangkitkan isu itu. Kerana apa? Kerana kita kena faham satu benda.
Bersatu tak boleh bawa isu harga barang naik. Kenapa Bersatu tak boleh bawa isu harga barang naik? Sebab dia dalam kerajaan. Najib hari tu bangkitkan isu 10,000 KWSP. Setuju tak setuju KWSP bawa keluar, itu that's not the point. Tapi kenapa tak ada siapa yang berani bangkitkan isu tersebut kecuali Najib? Najib has got nothing to lose. Tapi everyone has everything to lose. Footloose. Yang berlaku sekarang ini, tuan-tuan, dalam kerajaan yang ada sekarang ini, Bersatu tak berani bersuara. PAS tak berani bersuara kerana mereka takut kehilangan jawatan. Kerana ada MOU dengan pembangkang yang ada sekarang ini. Kalau mereka tarik sokongan sekalipun, sokongan itu tidak akan pergi ke mana? Sokongan itu tidak akan pergi ke mana? Mereka akan jadi pembangkang. Sekadar pembangkang saja, itu saja. That's it. Selain daripada itu, dia tak boleh pergi ke mana, tuan-tuan, because of MOU. Tetapi ada kemungkinan, sebab itu ada kemungkinan PRU berlaku selepas habis MOU, which is end of August. Kemungkinan itu ada sebab pemilihan parti DAP, Amanah dan juga Parti Keadilan sudah habis, sudah selesai. Lebih kurang dalam Ogos tu sudah selesai. Jadi ada kemungkinan bahawa pertandingan pilihan raya itu akan bermula pada waktu itu. Ada yang tanya saya kepada saya tadi, saya ternampak macam seolah-olah Pakatan Harapan ni macam dah hilang dia punya life. Dah hilang dia punya, bukan life, dah hilang dia punya aura tu. Kenapa Is? Apa punca dia? Saya kata saya tahu kenapa. Tapi saya tak nyatakan lah. Dekat dalam ni pun saya tak nyatakan. Sebab kenapa kita kata kita tahu kenapa? Because kita tahu punca sebenarnya kenapa, tuan-tuan. Kita tahu punca sebenarnya kenapa. Atok itu salah satu. Tapi bagaimana Atok telah melemahkan Pakatan Harapan itu. Bagaimana pejuang telah melemahkan Pakatan Harapan itu. Bagaimana sisa-sisa kartel itu menyesakkan dan melemahkan Pakatan Harapan dan Parti Keadilan itu sebenarnya.